Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pagi ini saya akan menyampaikan teknik untuk bahagian B soalan esei, iaitu berkaitan dengan kaedah macam mana kita boleh menjawab soalan esei dengan baik, di mana secara keseluruhan kelemahan pelajar dalam menjawab pendidikan moral kebanyakannya lebih kepada menjawab soalan esei. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi dengan pelajar tentang panduan macam mana untuk menjawab soalan esei dengan baik. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang kaedah macam mana untuk menjawab soalan esei dengan baik, terlebih dahulu saya ingin menerangkan tentang macam mana pelajar-pelajar dapat menghuraikan ataupun membuat huraian yang mana kelemahan pelajar yang paling ketara adalah dalam mengembangkan jawapan-jawapan dalam bagi fakta-fakta dalam soalan esei. Jadi sebelum saya jelaskan tentang teknik-teknik macam mana untuk menjawab soalan esei, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang beberapa kaedah untuk kita membina huraian bagi mengembangkan fakta-fakta dalam menjawab soalan esei. Baik, dalam kita membina huraian, ada 5 kaedah yang boleh kita gunakan untuk membuat huraian. Okey, pertama sekali, kita buat bina huraian berdasarkan kepada ayat kita sendiri. Pelajar-pelajar perlu tumpukan kepada konsep yang disebut sebagai C ataupun H. C ini menyentuh kepada persoalan bagaimana. Jadi persoalan bagaimana merujuk kepada cara ataupun kaedah dalam kita menyelesaikan isu tersebut. Kalau merujuk kepada konsep H, maksudnya di situ kita menjawab persoalan mengapa. Di sini maksudnya huraian kita berdasarkan kepada punca ataupun sebab kenapa isu tersebut wujud. Itu adalah kaedah yang pertama. Okey, kaedah yang kedua, kita menggunakan kata kunci nilai. Sebab dalam setiap nilai ada 2 kata kunci. Jadi di sini pelajar menggunakan kata kunci nilai dan ditambah dengan ayat sendiri. Dia tak boleh guna kata kunci nilai semata-mata, sebab itu dianggap sebagai jawapan yang umum. Kalau kita menggunakan kata kunci nilai, kita perlu tambah ayat sendiri ataupun kita kena kaitkan dengan isu bagi persoalan tersebut. Okay, yang ketiga, kita menggunakan ayat yang ada di dalam pokok soalan. Tetapi dalam kita menggunakan ayat di dalam pokok soalan tersebut, kita tidak boleh mengambil bulat-bulat daripada pokok soalan tersebut. Kita perlu mengubah 1 ataupun 2 perkataan yang ada pada pokok soalan tersebut. Okey, itu cara yang keempat. Cara yang ketiga. Okey, cara yang keempat, kita menggunakan contoh sebagai huraian. Cuma apa yang perlu diingatkan, beberapa huraian yang tidak diterima. Maksudnya, kalau pelajar menulis huraian dengan cara tersebut, menyebabkan pelajar akan hilang markah. Contohnya, perkara pertama, iaitu pelajar hanya menggunakan kata kunci semata-mata ataupun menggunakan kata kunci secara umum. Contohnya, dalam nilai bertanggungjawab, kita ada 2 kata kunci, memikul tugas dan melaksanakan tugas. Sekiranya pelajar menulis, contohnya dia melaksanakan tugasnya dengan baik, itu dianggap sebagai ayat yang umum, maka kita tak terima itu sebagai satu huraian. Jadi untuk ini, pelajar perlu menambah isu
di selepas daripada kata kunci nilai. Contohnya, dia melaksanakan tugasnya dengan baik, dengan tidak ponteng sekolah. Barulah dia menjadi satu huraian yang lengkap. Baik, yang kedua, pelajar tidak boleh menggunakan definisi nilai ataupun menggunakan nama nilai sebagai huraian. Yang ketiga, pelajar tidak boleh menyalin bulat-bulat ayat pada pokok soalan. Yang keempat, huraian yang berulang. Kita tak terima, kita cuma terima satu huraian yang sama saja. Sekiranya berlaku ulangan huraian tersebut, maka huraian itu kita tidak terima sebagai huraian. Perkara yang seterusnya itu berkaitan beberapa peringatan yang perlu pelajar-pelajar ambil berat dalam semasa menjawab soalan esei. Perkara yang pertama, dalam menjawab soalan esei, mesti mengandungi nilai, mesti ada fakta, mesti ada huraian ataupun contoh. Itu yang paling penting. Yang kedua, calon ataupun pelajar menggunakan nilai sebagai fakta diterima. Bagi soalan yang tanya fakta. Kejap lagi saya akan jelaskan apa yang dimaksudkan dengan soalan tanya fakta. Baik, yang ketiga, jawapan yang menggunakan kata kunci mesti ada huraian ataupun perkataan sendiri selepas daripada kata kunci nilai. Kemudian, perkara yang keempat, huraian dari perkataan sendiri tidak boleh berulang seperti mana yang saya jelaskan sebentar tadi. Baik, yang kelima, fakta tidak boleh berulang. Yang keenam, kata kunci. Kata kunci ataupun maksud nilai yang diambil daripada maksud nilai yang diambil daripada buku teks bulat-bulat memang kita tidak terima sebagai satu huraian. Maksudnya tidak ada markah yang diberi bagi huraian tersebut. Baik, contoh yang menjurus kepada fakta, kita terima dia sebagai huraian. Okey, akhir sekali, kata kunci, maksud yang diambil bulat-bulat sebagai jawapan, kita tidak terima sebagai satu fakta. Maksudnya tidak ada markah yang diberi kepada huraian tersebut. Perkara yang ketiga yang saya ingin sentuh adalah berkaitan apakah bentuk-bentuk soalan esei kemahiran berfikir aras tinggi. Baik, saya pecahkan di sini kepada 4 bentuk soalan esei. Okey, kepada 4 bentuk soalan esei. Okey, bentuk yang pertama, soalan esei yang berasaskan kepada nilai. Soalan yang berasaskan kepada nilai. Di mana kalau soalan bentuk macam ini, kemungkinan dia terdiri daripada soalan yang ada respons ataupun yang tidak ada respons. Kalau soalan itu ada respons contoh ataupun pendirian yang memerlukan pelajar menyatakan pendirian, contohnya soalan tanya berkaitan dengan bolehkah, setujukah, wajarkah. Kalau soalan-soalan yang macam ini, pelajar perlu menjawab dahulu pendirian ataupun respons tersebut. Dan dalam soalan yang berasaskan kepada nilai, di sini pelajar perlu menjawab berdasarkan nilai. Maksudnya di sini nilai adalah wajib. Sekurang-kurangnya pelajar perlu menyatakan satu nilai. Sekurang-kurangnya satu nilai. Baik, itu kalau soalan yang berasaskan kepada nilai. Yang kedua, soalan tanpa nilai. Yang inilah yang dikatakan sebagai soalan-soalan berbentuk fakta. Baik, soalan-soalan yang berbentuk fakta juga mengandungi soalan sama ada soalan itu bertanyakan pendirian ataupun tidak. Jadi sekiranya soalan yang bertanyakan tentang pendirian, maka pelajar perlu menjawab dahulu pendirian tersebut.
pelajar perlu memberi pendirian pelajar tentang isu tersebut. Baik. Dalam soalan tanpa nilai, pelajar boleh menggunakan nilai dalam menjawab soalan esei. Pelajar juga boleh menggunakan fakta sepenuhnya dalam menjawab soalan esei. Jadi di sini, nilai, gabungan nilai dan fakta diterima sebagai satu jawapan bagi soalan yang berbentuk soalan yang tanpa nilai. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, soalan berbentuk dilema. Maksud soalan berbentuk dilema ini di mana pilihan jawapan pelajar untuk situasi tersebut adalah sama, di mana pelajar perlu membuat pilihan dalam situasi tersebut. Jadi dalam situasi ini ada soalan yang boleh menggunakan nilai dan juga boleh menggunakan fakta. Jadi ini bergantung kepada soalan, sama ada dia berdasarkan nilai ataupun tanpa nilai. Baik, soalan yang bentuk soalan esei yang keempat adalah tentang soalan yang berbentuk menjana idea. Di mana soalan yang bentuk macam ini, pelajar perlu menjawab terlebih dahulu persoalan utama dalam soalan tersebut. Kemudian barulah pelajar kembangkan huraian-huraian berkaitan dengan persoalan utama yang ditanya di dalam soalan tersebut. Saya dah jelaskan tentang bentuk-bentuk soalan. Bentuk-bentuk soalan esei yang pelajar-pelajar akan jumpa di dalam soalan-soalan SPM. Baik. Seterusnya saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik macam mana pelajar-pelajar dapat tips-tips pelajar untuk menjawab soalan esei dengan baik. Baik. Perkara pertama yang perlu pelajar pastikan dalam menjawab soalan esei adalah pastikan dahulu sama ada soalan itu bentuk soalan tersebut. Sama ada soalan itu ada soalan yang berbentuk pendirian, adakah soalan itu berbentuk dilema ataupun soalan itu berbentuk menjana idea. Jadi perkara utama yang perlu pelajar kenal pasti adalah menjawab persoalan-persoalan tersebut. Kalau soalan itu berbentuk pendirian, maka pelajar perlu jawab dahulu pendirian tersebut. Pelajar perlu memberi pendirian tentang isu dalam soalan tersebut. Kalau soalan itu berbentuk dilema, maka pelajar perlu terlebih dahulu membuat pilihan yang mana yang pelajar merasakan sesuai untuk isu tersebut. Kalau soalan yang berbentuk menjana idea, pelajar terlebih dahulu perlu menjawab persoalan utama yang ditanya dalam soalan tersebut. Itu langkah yang pertama. Baik, langkah yang kedua, pelajar perlu menyenaraikan nilai-nilai utama yang boleh dikaitkan dengan persoalan tersebut. Dalam soalan-soalan, maksud saya di sini adalah nilai-nilai yang boleh dikaitkan dengan isu yang ditanya di dalam soalan. Baik, saya cadangkan 3 nilai. Sebab apa saya cadangkan 3 nilai? Sebab dalam menjawab soalan esei, maksimum nilai yang boleh kita tulis cuma 3 nilai sahaja. Yang dikira, maksud saya yang dikira, maksudnya yang diberi markah. Tetapi adakah pelajar perlu jawab 3 nilai saja? Tidak. Pelajar boleh menyenaraikan seberapa banyak nilai. Sebab dalam soalan esei ni, dari segi
jawapan tidak ada had. Cuma saranan saya, pelajar cuma senaraikan 3 nilai utama berkaitan dengan isu bagi soalan tersebut. Baik. Selebihnya, pelajar perlu membina huraian. Kalau di sini saya sarankan antara 6 hingga 8 huraian. Ini untuk pastikan pelajar mendapat 10 markah. Okey, pelajar mendapat 10 markah. Jadi, huraian inilah yang di mana pelajar boleh menggunakan kaedah-kaedah yang saya tunjukkan tadi, yang saya nyatakan tadi, yang 4 kaedah macam mana pelajar-pelajar boleh membina huraian. Jadi, untuk esei, saya sarankan 6 hingga 8 huraian untuk dapatkan 10 markah. Akhir sekali, daripada senarai nilai dan juga huraian-huraian yang pelajar senaraikan, yang pelajar bina tadi, pelajar gabungkan nilai dan huraian tadi dalam satu perenggan. Okey, dalam satu perenggan. Sebab esei perlu ditulis dalam satu perenggan sahaja. Baik, saya ambil satu contoh soalan yang bertanyakan nilai. Tetapi dalam soalan nilai ini ada respons. Okey, gambar di atas menunjukkan anak muda Malaysia yang telah berjaya menjelajah Greenland dalam masa 27 hari bagi menzahirkan semangat sayangkan negara mereka. Okey, persoalan, setujukah anda dengan tindakan anak muda Malaysia tersebut? Okey, perkataan setujukah anda bermaksud di situ pelajar perlu menyatakan pendirian. Jadi saya sarankan pelajar gariskan setiap persoalan-persoalan di dalam pokok soalan yang diberi. Di situ ada 2 persoalan. 2 perkara yang perlu pelajar selesaikan. Pertama, nyatakan pendirian. Setujukah anda dengan tindakan anak muda Malaysia tersebut? Itu persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, beri alasan anda berdasarkan nilai-nilai murni yang dipelajari. Bila ada perkataan berdasarkan nilai-nilai murni yang dipelajari, bermaksud di sini nilai adalah wajib. Maksudnya, pelajar perlu menjawab soalan ini berdasarkan kepada nilai. Berdasarkan kepada nilai. Jadi di sini ada 3 perkara. Pertama, pendirian. Yang kedua, nilai. Yang ketiga, memberi alasan. Beri alasan bermaksud memberi huraian. Memberi huraian, menyatakan sebab. Okey, langkah pertama. Seperti mana yang saya nyatakan tadi. Okey, kita kena pilih respons. Kita kena nyatakan pendirian kita. Okey. Jadi, pelajar boleh pilih sama ada setuju ataupun tidak setuju. Okey, kedua-dua memberi markah. Tidak ada jawapan yang salah dalam kita memberi respons ataupun pendirian. Tetapi, perkara yang paling penting adalah alasan. Kenapa kita setuju dan kenapa kita tidak setuju. Baik. Okey, yang kedua. Langkah yang kedua, seperti mana yang saya nyatakan tadi, kita kena senaraikan nilai-nilai utama yang pelajar-pelajar rasakan ia berkait dengan isu dalam soalan tersebut. Okey, contohnya, di sini saya nyatakan nilai-nilai. Yang biasanya kita gunakan nilai-nilai yang familiar. Contohnya nilai-nilai rasional, nilai bertanggungjawab, cinta akan negara dan sanggup berkorban untuk negara. Ini adalah nilai-nilai yang relevan dengan isu yang dinyatakan di dalam soalan. Langkah yang ketiga adalah kita, pelajar-pelajar perlu membina huraian.
Jadi di sini saya memberi contoh beberapa huraian yang pelajar-pelajar boleh bina berdasarkan kepada apa yang saya nyatakan di awal penerangan saya tadi. Okey, pertama, huraian yang pertama. Mereka menunjukkan kehebatan rakyat Malaysia di luar negara. Itu satu huraian. Huraian ini adalah huraian kita sendiri menjawab persoalan bagaimana. Bagaimana? Huraian yang pertama, mereka menunjukkan kehebatan rakyat Malaysia di luar negara. Ini adalah huraian ayat pelajar sendiri. Yang mana di sini pelajar menjawab persoalan bagaimana. Pelajar menjawab soalan bagaimana. Baik, persoalan yang kedua. Huraian yang kedua, meningkatkan imej negara di mata dunia. Ini pun huraian pelajar sendiri menjawab persoalan mengapa. Mengapa anak-anak muda yang menjelajah Greenland dapat memberi kesan kepada negara kita Malaysia. Baik. Yang ketiga, boleh berfikir tentang kesan positif menjelajah Greenland. Ini kita pelajar-pelajar menggunakan kata kunci. Boleh berfikir. Boleh berfikir itu kita menggunakan kata kunci kepada nilai rasional. Tetapi kata kunci tersebut kita tambah dengan isu dalam soalan, iaitu berkaitan dengan penjelajahan di Greenland. Jadi kita bina huraian boleh berfikir tentang kesan positif menjelajah Greenland. Baik, untuk huraian yang keempat. Contohnya, negara akan mendapat pengiktirafan dunia. Itu maksud dia, huraian itu contoh dijadikan sebagai huraian. Untuk yang kelima, sanggup menggada nyawa untuk menjayakan aktiviti tersebut dengan mencipta kegemilangan demi Malaysia. Ini juga berdasarkan kepada ayat kita sendiri, ayat pelajar sendiri. Yang seterusnya, meningkatkan semangat patriotisme untuk negara mereka. Yang ni, kalau pelajar tengok dalam persoalan pokok tadi, dia ada perkataan untuk menzahirkan semangat sayangkan kepada negara. Jadi, kita ubah sayang negara tadi kepada semangat patriotisme. Yang ni maksud kita menggunakan huraian berdasarkan pokok soalan. Langkah yang keempat, kita dah ada senarai nilai, kita dah ada huraian 6 hingga 8 huraian tadi. Jadi langkah yang terakhir adalah kita gabungkan nilai dan huraian tadi dalam satu perenggan. Jadi untuk menggabungkan nilai-nilai dan huraian tadi, kita ada dua kaedah ataupun dua susunan jawapan yang boleh kita buat. Baik, susunan jawapan yang pertama ataupun menggunakan susunan jawapan yang pertama, iaitu kita susun jawapan mengikut kita susun jawapan mengikut set jawapan. Mengikut set jawapan. Contoh dia, untuk satu set jawapan, perlu ada nilai, perlu ada huraian, perlu ada contoh. Jadi di sini kebiasaan untuk satu set jawapan kita tentukan dalam 3 ataupun 4 markah untuk satu set jawapan. Jadi untuk calon dapat 10 markah, maksudnya calon perlu sediakan sekurang-kurangnya 3 set jawapan yang lengkap. Yang lengkap ni maksudnya dalam satu set jawapan tersebut ada nilai, ada huraian
sama ada satu ataupun dua huraian, dan kalau perlu beri contoh. Jadi lengkap satu set jawapan. Itu kaedah yang pertama. Maksudnya kita susun jawapan berdasarkan set-set jawapan. Ini contoh. Kita menggunakan susunan jawapan yang pertama tadi, mengikut set-set jawapan. Contohnya di sini, yang mana saya tandakan dengan braket hijau. Itu maksudnya satu set jawapan. Contohnya tadi, saya bersetuju dengan tindakan mereka. Itu maksudnya kita menyatakan pendirian kita. Langkah yang pertama. Okey. Huraian untuk satu set jawapan. Okey, dalam setiap huraian untuk soalan esei, apa yang penting, pelajar perlu nyatakan watak. Watak mesti ada dalam jawapan pelajar. Jadi watak di situ adalah wajib. Jadi di sini satu set jawapan. Contohnya yang pelajar, contoh untuk pelajar yang saya nyatakan. Contohnya macam ni. Anak muda Malaysia memiliki nilai cinta akan negara. Di situ kita menyatakan nilai. Huraian dia, mereka menunjukkan kehebatan rakyat Malaysia di negara, di luar negara. Itu contoh huraian yang pertama. Hal yang demikian, ia dapat meningkatkan imej negara. Itu huraian yang kedua. Jadi di situ sudah ada 3 jawapan. Okey, sudah ada 3 jawapan. 1 untuk jawapan nilai dan 2 lagi untuk jawapan huraian. Okey, untuk set jawapan yang kedua. Anak muda Malaysia juga mengamalkan nilai rasional, ayat nilai. Mereka boleh berfikir tentang kesan positif menjelajah Greenland. Contohnya, negara akan mendapat pengiktirafan dunia. Di situ kita dapat lagi satu set jawapan, 3 markah. Okey, set jawapan yang ketiga. Anak muda Malaysia juga memiliki nilai sanggup berkorban untuk negara. Mereka rela menggadai nyawa untuk menjayakan aktiviti tersebut dengan mencipta kegemilangan demi Malaysia. Itu huraian yang pertama. Okay, ini akan meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat negara mereka. Itu adalah satu lagi huraian. Jadi di sini satu perenggang untuk jawapan bagi soalan ini lengkap. Okey, lengkap sebab dia mengandungi pelajar telah menjawab respons, pelajar telah menyatakan nilai dan pelajar telah menghuraikan jawapan pelajar dengan memberi alasan kenapa pelajar bersetuju. Okey, kenapa pelajar bersetuju dengan penyataan dalam soalan tadi. Jadi di sini pelajar akan dapat 10 markah. Okay, 10 markah. Kaedah yang kedua dalam kita menjawab soalan esei, kita boleh susun jawapan di mana kita nyatakan dahulu semua nilai yang kita senaraikan. Kita nyatakan semua nilai yang kita senaraikan. Kemudian barulah kita membina huraian-huraian. Itu pun satu kaedah. Okey, sebagai contoh. Yang ni saya fokus kepada pendirian ataupun respon pelajar untuk jawapan tidak setuju. Tadi kaedah yang pertama untuk jawapan setuju. Yang ni untuk jawapan tidak setuju. Baik. Pelajar memberi pendirian tidak setuju. Jadi dalam kaedah ini pelajar menyenaraikan dahulu semua nilai-nilai yang pelajar senaraikan untuk
persoalan tersebut. Contohnya, anak muda Malaysia sepatutnya perlu mengamalkan nilai rasional, bertanggungjawab, menyayangi dan menghargai alam sekitar dan mematuhi peraturan dan undang-undang. Pelajar senaraikan semua nilai dahulu, kemudian barulah pelajar senaraikan huraian-huraian berkaitan dengan respon yang pelajar berikan tadi. Antara contoh yang saya boleh nyatakan di sini, mereka perlu bertindak wajar dengan memikirkan kesan negatif yang akan menimpa mereka. Ini menjawab persoalan bagaimana. Contohnya, ditimpa kemalangan semasa aktiviti tersebut. Itu kita memberi huraian dalam bentuk contoh. Baik, seterusnya, aktiviti tersebut juga merupakan satu pembaziran. Maksudnya satu pembaziran wang kerajaan. Kita bagi contoh. Jadi dalam menjawab soalan esei, sebaik mungkin, sekiranya huraian itu boleh kita nyatakan contoh, maka kita nyatakan contoh. Jadi, dengan secara tidak langsung, pelajar dapat mengembangkan jawapan soalan esei ini dengan lebih luas. Dan setiap huraian-huraian ini berbeza. Bila huraian-huraian ini berbeza, maka markah akan diberi pada setiap huraian yang pelajar tulis. Okey, berbalik kepada huraian tadi. Aktiviti tersebut juga merupakan satu pembaziran wang kerajaan. Jadi ini satu huraian. Menyentuh mengapa kita tidak bersetuju. Kemudian kita memberi contoh. Contohnya, wang tersebut boleh digunakan untuk tujuan pembangunan negara. Kita sudah bagi contoh. Kita boleh kembangkan lagi contoh tersebut dengan memberikan contoh. Contoh di dalam contoh. Seperti membina rumah, membina sekolah untuk rakyat Malaysia. Jadi di sini bererti dalam satu ayat kita dapat huraikan 3 huraian. Kita dapat buat 3 huraian. Dan secara tidak langsung, dalam ayat ini, pelajar mendapat 3 markah. Jadi, sebab itu, bagi saya, soalan esei ini sebenarnya soalan yang senang untuk pelajar jawab. Untuk pelajar jawab. Okey. Mereka juga mungkin akan mengakibatkan kerosakan struktur fizikal kawasan tersebut. Itu pun satu bentuk huraian. Merujuk kepada nilai menyayangi dan menghargai alam sekitar. Kemudian bagi contoh. Contohnya, mencemarkan sungai di kawasan tersebut. Jadi, sebab itu saya galakkan pelajar untuk soalan esei, pelajar perlu kembangkan jawapan pelajar menggunakan contoh selepas huraian. Kembangkan dengan kaedah yang macam itu. Jadi, dengan ini pelajar dapat menjawab soalan esei itu dengan lebih baik. Tadi saya sentuh tentang soalan yang berkaitan dengan nilai. Baik, saya akan sentuh sedikit tentang soalan, apakah bentuk soalan yang dikatakan sebagai soalan dilema. Okey, ini contoh soalan dilema. Okey, contoh soalan dilema. Yang ni berkaitan dengan orang kurang berupaya. Baik, saya baca soalan. Berdasarkan maklumat berikut, anak OKU adalah insan yang perlu dijaga sebaiknya seperti kanak-kanak yang lain. Apakah pilihan yang terbaik yang patut dilakukan oleh ibu bapa? Jawapan anda mestilah berdasarkan nilai-nilai yang telah anda pelajari. Maksud di sini, bila disebut berdasarkan nilai-nilai, secara automatik kita kena faham bahawa soalan ini menunjukkan soalan nilai. Soalan nilai yang mana di sini nilai adalah wajib. Baik, inilah yang dikatakan soalan dilema. Maksudnya pilihan jawapan pelajar adalah sama. Okey, dalam kes
dalam soalan tersebut, dalam soalan tersebut kita menyentuh tentang cara macam mana untuk menjaga anak-anak OKU. Sama ada pilihan yang pertama, menjaga sendiri di rumah. Yang kedua, menghantar mereka ke sekolah-sekolah pendidikan khas. Ini yang dikatakan soalan dilema, yang mana soalan ini mengandungi jawapan yang sama banyak. Okey, soalan yang mana jawapan ini, yang jawapan pelajar sama banyak dalam pilihan-pilihan yang pelajar perlu buat. Sebagai contoh, katakanlah dalam soalan ini pelajar memilih memilih jawapan menghantar anak OKU tersebut ke sekolah pendidikan khas. Jadi di sini pelajar perlu memberi alasan. Okey, memberi alasan berdasarkan kepada nilai. Berdasarkan kepada nilai-nilai murni yang pelajar rasakan. Yang pelajar rasakan berkait dengan isu OKU tersebut. Jadi di sini antara nilai-nilai yang pelajar boleh nyatakan. Jadi pelajar ikut kaedah yang saya nyatakan tadi. Okey. Pertama, senaraikan nilai-nilai dahulu. Kemudian pelajar senaraikan huraian-huraian. Kemudian gabungkan nilai-nilai tersebut dan huraian-huraian tersebut dalam satu perenggan. Jadi di sini saya bagi contoh. Cuma dalam ni saya tak nyatakan nilai. Okey, saya tak nyatakan nilai. Sepatutnya dalam soalan ini pelajar perlu nyatakan nilai berdasarkan pilihan pelajar. Okey, pada pendapat saya, pilihan yang terbaik bagi ibu bapa untuk yang mempunyai anak OKU ialah dengan menghantar mereka ke sekolah pendidikan khas. Itu pilihan. Okey. Di sini sepatutnya kita masukkan nilai. Okey. Anak OKU tersebut perlu memiliki nilai berdikari. Kan? Nilai berdikari. Di mana anak OKU tidak akan merasa tersisih dari dunia luar huraian. Anak OKU juga dapat belajar dengan lebih kondusif serta dapat berinteraksi dengan orang luar. Jadi di situ pelajar telah nyatakan nilai dan juga huraian. Jadi di sini kita dapat jelaskan macam mana soalan dilema ini dapat pelajar-pelajar jawab dengan baik. Okey, dengan baik. Jadi saya tak ini adalah bentuk soalan dilema. Okey, saya tak perlu baca keseluruhan lah, sebab tadi saya dah jelaskan macam mana untuk pelajar bina jawapan daripada senarai nilai dan juga huraian tadi dan digabungkan jadi satu perenggan. Okey, satu soalan, satu bentuk esei lagi yang saya rasa saya perlu jelaskan kepada pelajar adalah tentang soalan yang mana soalan ini berbentuk menjana idea. Okey, soalan yang dipanggil sebagai menjana idea. Okey, saya akan tunjukkan satu contoh soalan berbentuk menjana idea. Apakah perkara utama yang ingin dipertahankan oleh tokoh-tokoh pejuang tanah air? Ini yang dikatakan soalan menjana idea, yang mana pelajar perlu menjawab dahulu persoalan utama yang ditanya dalam soalan tersebut. Okey, terangkan cara anda mempertahankan perkara tersebut. Maksudnya di sini pelajar perlu jawab dahulu apa perkara utama, kemudian barulah pelajar jawab persoalan yang kedua, cara macam mana untuk mempertahankan perkara tersebut. Contoh jawapan.
Yang ni saya, dalam soalan yang macam ini, pelajar boleh jawab dalam menggunakan fakta, pelajar boleh jawab menggunakan nilai. Jadi saya beri contoh di sini untuk satu set jawapan. Satu untuk nilai, satu lagi dalam bentuk fakta. Baik. Okey, apa perkara utama yang dipertahankan oleh pejuang tanah air? Kita kena jawab yang itu dulu. Perkara utama apa dia? Kedaulatan negara ataupun keselamatan negara. Jadi pelajar tulis jawapan tersebut dalam satu peringat. Artinya perkara-perkara yang perlu dipertahankan oleh pejuang-pejuang tanah air ialah kedaulatan negara. Itu kita menjawab persoalan. Okey. Kemudian pelajar huraikan cara macam mana untuk mempertahankan kedaulatan negara. Okey, contoh kalau pelajar menggunakan fakta. Okey. Saya akan mempertahankan negara dari ancaman musuh. Itu fakta. Itu fakta. Kemudian pelajar perlu menghuraikan fakta tersebut dengan menjadi tentera. Itu huraian. Jadi di sini pelajar digalakkan untuk menggunakan kata hubung. Kata hubung yang sesuai. Seperti, dengan. Itu antara kata hubung yang boleh kita gunakan untuk mengasingkan jawapan huraian kita. Untuk mengasingkan huraian kita. Jadi dalam konteks ini, pelajar sebenarnya dalam satu ayat itu pelajar telah mendapat 2 markah. Satu markah, saya akan mempertahankan negara dari ancaman musuh. 1 markah. Dengan menjadi tentera. 1 markah. Oleh yang demikian, negara kita tidak akan dijajah oleh kuasa asing. Jadi, di sini, satu set jawapan pelajarlah dapat 3 markah. Ini kalau menggunakan fakta. Dalam soalan ini, pelajar juga boleh menggunakan nilai untuk menjawab soalan tersebut. Contohnya, saya akan mengamalkan nilai hidup bersama secara aman. Itu kita menyatakan nilai. Dengan ini, saya akan meningkatkan perpaduan antara kaum. Itu kita menghuraikan nilai yang kita nyatakan. Kemudian kita kembangkan lagi huraian kita. Hal yang demikian, keharmonian dan keamanan dapat diwujudkan dalam negara. Jadi di sini pelajar telah memberi jawapan yang lengkap. Yang mana di sini pelajar akan dapat 3 markah. 3 markah untuk huraian yang pelajar buat. Jadi itu saja yang dapat saya kongsi dengan pelajar-pelajar pada hari ini. Jadi sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.